Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa khabar anak-anak murid semua? Tahun 4 Al-Jazari. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Jika sihat, sebut alhamdulillah. Saya sihat cikgu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini anda semua bersama dengan saya, Cikgu Muhammad. Bersama dengan siapa? Bersama dengan Cikgu Muhammad untuk subjek sains. Untuk subjek sains. Baik, alhamdulillah. Jadi pada kali ini anda semua bersama dengan saya di sini untuk subjek sains. Kita sekarang berada dalam musim salji. Musim salji. Ini adalah rumah ustaz di alam maya. Rumah ustaz sedang mana ustaz pula. Rumah cikgu sedang di dalam salji. Okey, dalam ni sajalah. Okey, alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan belajar apa anak-anak murid semua? Okey, sebelum kita masuk mata pelajaran kita baru kita pada hari ini, kita akan imbas semula. Kita akan imbas semula, ingat semula. Apa yang anak-anak murid semua, abang-abang, kakak-kakak semua belajar pada minggu lepas? Cuba ingat balik. Cuba ingat balik. Okey. Pada minggu lepas, kita telah belajar tentang kemahiran proses sains ataupun KPS. Kita juga telah belajar tentang menggunakan perhubungan ruang dan masa. Menggunakan perhubungan ruang dan masa dan mentafsir data. Mentafsir data. Alhamdulillah. Jadi, apa yang anak-anak semua faham tentang apa yang kita belajar tentang kemahiran proses sains, tentang menggunakan perhubungan ruang dan masa dan mentafsir data. Boleh ingat? Siapa ingat angkat tangan, jawab saya ingat cikgu. Siapa yang tak ingat tu boleh baca semula. Baca semula ya. Baca semula buku teks. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita akan menggunakan teks buku teks ni. Buku teks apa? Buku teks sains tahun 4. Okey, buku teks sains tahun 4. Okey, buku teks sains tahun 4. Okey. Kita akan menggunakan buku ini. Buku ni ya. Sila buka ini. Sediakan buku teks ini. Buku teks ini di hadapan telefon ataupun handphone masing-masing ya. Okey, sediakan buku teks ini. Kita akan gunakan wujud buku teks ini. Sila buka muka surat 10 muka surat 10. Muka surat 10 untuk kita bincangkan sama-sama, kita belajar sama-sama apa itu mendefinisi secara operasi. Kita akan belajar pada ini adalah apa subjek kita pada hari ini? Terlepas pula. Okey, sorry. Okey, pada hari ini kita akan belajar tentang kenapa dia terpatah balik? Okey, hari ini kita belajar tentang mendefinisi secara operasi MSO. Kita akan juga belajar tentang mengawal pemboleh ubah ataupun MPU. Dan ketiga kita akan belajar tentang membuat hipotesis MH. Okey, MSO, MPU dan MH. Mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah dan membuat hipotesis. Okey, sila buka buku teks masing-masing. Okey, kita buka muka surat 10 iaitu mendefinisi secara operasi. Ya. Okey. Okey, kita baca sama-sama. Kita baca. Mendefinisi secara operasi adalah kemahiran memberikan definisi tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dapat dilakukan dan diperhatikan. Ini juga adalah maksud macam mana kita menjelaskan tentang sesuatu menjelaskan sesuatu konsep yang berlaku terhadap eksperimen ataupun fenomena atau kejadian berlaku di hadapan kita. Ini adalah mendefinisi secara operasi. Kita tengok perbualan antara cikgu dengan anak murid dia ke bawah ni. Okey, dia kata sini, cikgu, bagaimanakah keupayaan bahan menyerap air boleh didefinisikan? Okey, lihat air di dalam tebikar. Apakah yang dapat kamu ukur? Okey. Kalau kita tengok contoh di situ.
Okey, dia tanya ada bika di sini. Contohnya bika bika. Ada bika di sini. Sudah ada bika di sini. Dia kata macam mana kita nak mendefinisikan keupayaan bahan menyerap di dalam air dalam bika ini. Okey, dalam bika ni tak ada air lah. Okey, dia tanya cikgu ni macam mana nak dapatkan mendefinisikan kaedah keupayaan air tu. Jadi dia kata sini, saya boleh mengukur isi padunya air yang tinggal di dalam bika. Okey, contohnya isi padu sini kan, kita tengok. Dekat dalam bika ni dia ada isi padu. Okey, dia ada isi padu. Okey, isi padu ni kita akan ukur. Kita akan ukur berapa metrik. Dari sini dia berapa liter lah. Sini berapa liter. Okey. Bahan ni tak boleh sediakan lah. Cikgu hanya tunjukkan kamu je lah. Okey. Jadi, definisi cara operasi, keupayaan bahan menyerap air adalah isi padu air yang tinggal di dalam bika. Okey. Okey, nampaknya tisu dalam bika C menyerap air paling banyak. Okey, cikgu, bagaimanakah keupayaan bahan menyerap air paling tinggi boleh didefinisikan secara operasi? Okey, definisi cara operasi, keupayaan bahan menyerap air paling tinggi adalah isi padu air yang tinggal paling sedikit dalam bika. Jadi contohnya macam kain. Kain ya, sekejap ya. Contoh tengok dekat dalam bika ini, kita akan letakkan kain. Kita kain dekat sini kan, kita letak kain. Letak kain di sini. Kain ni tebal, betul tak? Kain ni tebal. Okey, kain ni tebal. Kita akan letak air dalam ni. Kita akan letak air ni. Kita ukur. Kita ukur berapa tinggal mili air dalam bika ini. Kita akan tengok. Jadi, apa yang kita maksudkan definisi cara operasi ialah keupayaan bahan menyerap air. Kain ni mampu serap air dalam bika ini. Dalam bika ni ada air. Kita letak kain, dia mampu menyerap air ni paling tinggi. Sebab kain ni paling tebal. Kain ni semakin tebal kain ni, dia akan menyerap air paling tinggi dengan isi padu yang tinggal sedikit. Paling sedikit dalam bika. Okey, kita tengok contoh pertumbuhan pokok kacang hijau. Okey, pokok kacang hijau. Tengok pokok kacang hijau. Okey, kita letakkan biji benih kacang dalam kapas, lembabkan kapas dengan air dan perhatikan pertumbuhannya selama seminggu. Okey, nak tunggu lama lah cikgu seminggu ni ha. Macam mana gayanya? Okey, kita tengok ya, jap. Muka cikgu besar lah pula. Okey, contohnya macam ni. Selepas seminggu dia akan jadi seperti ini. Nampak tak? Okey, dalam ni. Okey, dalam bekas ni ada benih labu, ada biji buah apa ni? Buah mata kucing. Nah, ini adalah benih biji labu. Contoh ini biji labu. Biji labu ini telah mengeluarkan benih dia selama seminggu. Ini adalah benih biji labu yang kita buat uji kaji tu, biji buah kacang hijau. Yang ini biji labu. Jadi biji labu ni bisa lepas seminggu dia akan jadi seperti ini. Nampak tak? Okey, nampak tak? Okey. Kalau tak nampak, kita guna mikroskop. Nampak tak? Jadi dia telah menghasilkan benih selama seminggu. Jadi ini adalah hasil selama hampir seminggu. Okey, nampak tak? Okey, alhamdulillah. Faham ya? Faham. Jadi definisi cara operasi adalah apa? Okey, semakin banyak air dituangkan ataupun pertumbuhan biji benih di dalam bekas ini adalah selama seminggu dengan kadar air sebanyak berapa milimeter. Contohnya kita letak dalam seminggu, kita letak dalam 100 mililiter. Itu adalah definisi cara operasi. Ataupun kita tengok sini, Fiza menyiasat had kekenyalan gelang getah. Dia dapat menarik gelang getah tersebut sehingga 15 cm dan putus apabila ditarik lebih panjang. Bagaimanakah Fiza boleh mendefinisikan secara operasi had kekenyalan gelang getah itu? Okey, nak tengok contoh. Okey, contohnya macam ni. Okey, ada pembaris dekat sini, betul tak? Okey, ada pembaris kat sini. Okey, kita letakkan getah kat sini. Kita tarik. Berapa boleh pergi? Jatuh. Okey, panjang pembaris ni berapa? Panjang pembaris ni adalah 15 cm.
15 cm kita tarik. 1, bismillahirrahmanirrahim. Okey, gelang getah ni boleh tarik selama panjang 15 cm. Kalau tarik panjang lagi jadi apa? Uish, lebih ni. Tak putus lah pula. Okey, tak apalah. Jadi keupayaan getah ini dia mampu kita tarik, keupayaan gelang getah mampu ditarik sehingga contohlah dalam 20 30 cm. Kita tarik lagi panjang. Oh, jauh perginya. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Okey, seterusnya kita belajar tentang mengawal pemboleh ubah. Pemboleh ubah ialah sesuatu yang boleh berubah dalam sesebuah penyiasatan. Mari kita kenali jenis-jenis pemboleh ubah dalam situasi di bawah. Okey, contohnya Faris dan Melan dia berikan dua pokok yang sama. Mereka dikehendaki menyiasat jumlah air yang diperlukan untuk tembusan pokok yang baik. Okey, contohnya Faris meletakkan pokoknya di tepi tingkap. Dia menyiramnya dengan 100 mm air sekali seminggu. Okey, dia sekali seminggu dia siram air. Contohnya pokok tadi kan. Pokok tadi ni dia siram sekali je seminggu. Okey. Melan pula meletakkan pokoknya di dalam almari. Dia menyiramnya dengan 100 mm air di dalam seminggu. Pokok yang sama tapi disimpan, satu dia letak dekat tepi tingkap, satu lagi dia letak dalam wardrobe ataupun almari. Betul tak? Okey, jadi apa beza dia? Apa jadi? Jadi, selepas sebulan, saiz pokok Faris didapati lebih besar. Sebab apa? Sebab pokok dia terdedah daripada sumber cahaya matahari. Alhamdulillah. Jadi, berbanding dengan pokok apa tadi nama dia? Melan. Pokok Melan ni, dia lebih kecil. Dia kata, saya fikir penyiasatan kita tidak adil. Bukankah pokok saya tidak mendapat cahaya matahari? Jadi, isu dia adalah pokok Melan ni tak dapat cahaya matahari sebab terlindung dalam kawasan gelap. Manakala kawasan untuk Faris pula pokok dia terdedah pada cahaya matahari sebab letakkan sebelah tingkap. Betul tak? Okey, alhamdulillah. Jadi betul. Jadi bagi mendapatkan penyiasatan yang adil, kita perlu memastikan satu pemboleh ubah saja dia berubah dalam suatu eksperimen. Okey. Kali ini ubah berapa jumlah air disiram saja. Contohnya, pokok satu ni disiram sebanyak 1 bekas. Yang ni lagi 3 bekas. Jadi, ini adalah pemboleh dimanipulasi. Contohnya, Contohnya, satu pokok disiram sebanyak 1 bekas bika. Okey, ini 1. Okey, lagi 1 pokok lagi. Ada 3. 1, 2, 3. Ini pemboleh ubah yang dimanipulasi kan. Okey. Yang dimalahkan apa? Yang dimalahkan adalah jumlah matahari, kuantiti tanah dan juga jenis tanah. Ini pemboleh yang tetap. Dia tak berubah-ubah. Pokok sama, benih sama, tanah sama, cahaya matahari sama. Ini adalah pemboleh yang dimalahkan ataupun tetap. Manakala pula selepas pemboleh ubah bergerak balas adalah pokok itu sendiri. Okey, pokok itu sendiri adalah yang bergerak balas. Contohnya pokok ni bergerak balas. Ada pokok yang besar, ada pokok yang kecil, ada yang tak naik langsung. Betul tak? Okey, alhamdulillah. Jadi, last sekali kita buat hipotesis. Okey, hipotesis ialah kemahiran membuat pernyataan umum yang boleh diuji tentang hubungan antara pemboleh ubah dan suatu penyiasatan. Mari kita ikuti situasi di bawah. Okey. Melan dan Faris ingin menyiasat sama ada bilangan adukan boleh menggunakan masa untuk gula melarut dengan sempurna atau tidak. Okey, jika saya meletakkan bilangan adukan ketika mengaduk, gula dalam bekas manakah yang akan melarut paling cepat? Okey, tentulah gula yang diaduk paling banyak akan melarut dengan cepat. Tidak sebenarnya. Kalau ikutkan, semakin bertambah gula dalam bekas kita letak gula banyak dalam ni, semakin bertambah bilangan adukan, semakin berkurang masa untuk gula menarut dengan sempurna. Kita kacau-kacau kan? Kita kacau-kacau. Semakin banyak gula diletakkan dalam bekas ini, semakin susah dia untuk melarut. Jadi ini dinamakan hipotesis. Hipotesis apa? Semakin bertambah sesuatu, semakin akan berubah dia punya tindak balas. Betul tak? Hipotesis. Ini hipotesis Okey. Jadi mereka berjaya membuat hipotesis dengan mengaitkan hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan bilangan keadukan dengan pemboleh ubah yang bergerak balas, itu masa dan gula untuk melarut dengan
sempurna. Okey, alhamdulillah itu saja kita pada hari ini. Baik, kesimpulannya hipotesis yang dibuat boleh diuji dengan menjalankan eksperimen. Alhamdulillah. Okey. Sebelum kita mengakhiri kelas kita pada hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri kelas kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mentadabbur ayat Al-Quran yang selalu kita baca setiap malam sebelum tidur, iaitu surah Al-Mulk ayat ke-19. Itu apa ayat dia? Maksudnya tidakkan mereka memerhatikan burung-burung yang terbang di atas mereka itu. Burung itu mengembang dan menutupkan sayapnya. Tidak adakah yang menahannya daripada jatuh, melainkan kekuasaan Allah yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia terhadap tiap-tiap sesuatu Maha melihat. Al-Mulk ayat ke-19. Kalau kita perhatikan burung-burung di langit itu, kita tengok dia mengatupkan sayap dia, betul tak? Dia mengatuk sayap dia kan. Cuba bayangkan, Masya Allah, dia boleh mengatuk sayap ini tanpa jatuh ke bumi. Kita perasan tak? Jadi maksudnya di sini ada sesuatu yang menahannya. Menahan burung ini, kalau kita tengok contoh dalam gambar ini kan, menahan sesuatu burung ini daripada jatuh ke bumi. Kita bayangkan berapa ada beribu-ribu burung di atas sana, di atas langit sana yang terbang bebas tanpa keadaan dia jatuh. Ada kita tengok burung jatuh, ada jatuh? Tak ada kan? Betul tak? Jadi Masya Allah, Subhanallah, kalau kita perhatikan betul-betul kejadian Allah Subhanahu Wa Taala ini menggunakan kemahiran proses sains, kita akan sampai kepada satu kesimpulan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan sesuatu itu dengan sistem dia yang tersendiri. Tidak ada sesuatu yang di bumi ini terjadi dengan sendiri. Tidak ada konsep terjadi dengan semula jadi. Melainkan semuanya Maha Pencipta. Semuanya ada bukti Maha Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah. Jadi alhamdulillah, itu saja subjek kita sains pada kali ini. InsyaAllah, terima kasih semua. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kefahaman yang benar dalam pembelajaran sains ini dan digunakan kita menambahkan iman kita dengan mempelajari, dengan memahami proses sains ini untuk mengenali bahawa kita sebenarnya hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja dari cikgu. Jumpa lagi pada kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu saya dari cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.